Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi tujuan kami merakam pembentangan ini adalah sebagai pembentangan kepada kajian kes kami yang bertajuk faedah yang diperoleh oleh golongan berkeperluan khas dari program teknik dan vokasional. Sebelum memulakan pembentangan, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya sendiri iaitu Muhammad Asrul Zaimi. Yang kedua, Muhammad Iqbal Nakiyuddin. Dan yang ketiga, Al-Khawarizmi. Jadi kita tengok kepada isi kandungan. Pembentangan ini terbahagi kepada 9 bahagian keseluruhannya. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada bahagian yang pertama, iaitu pengenalan. Jadi untuk bahagian yang pertama, iaitu 1.0 pengenalan. Kita lihat di dunia sekarang ni TVET ataupun Technical Vocational Education Training ni bukan perkara yang asing lah. Mengapa TVET bukan perkara yang asing? Sebab TVET ni adalah salah satu cara untuk memastikan negara mampu menghasilkan modal insan yang kompeten bertaraf dunia dan memenuhi permintaan industri untuk mendepani cabaran revolusi industri 4.0. Jadi apa sebenarnya tujuan utama TVET diperkenalkan? Okey, TVET diperkenalkan adalah untuk memenuhi permintaan industri dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi sebenarnya TVET ni diwujudkan untuk kita hasilkan individu-individu yang menepati permintaan industri. Bila mereka masuk ke dalam industri, mereka secara tidak langsung akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Okey, dalam usaha untuk mewujudkan individu-individu yang mahir, yang mampu menyumbang kepada sektor pertumbuhan ekonomi, pelbagai usaha dan inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Contoh yang kita dapat lihat adalah penubuhan sekolah menengah pendidikan khas, kolej vokasional dan institusi latihan kemahiran yang menawarkan kursus dan program TVET. Jadi kursus dan program TVET ni bukan sahaja untuk untuk golongan-golongan yang normal, malah juga disediakan untuk golongan kelainan upaya. Secara tidak langsung ini membuka peluang kepada golongan OKU untuk turut menyumbang tenaga dalam usaha Malaysia mencapai status negara maju. Seterusnya kita pergi kepada bahagian 2 kajian, iaitu kajian literature. Okey, OKU dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera yang apabila berhadapan dengan pelbagai halangan mungkin tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya dan secara efektif dalam masyarakat. Okey, kita dapat bahagikan golongan OKU ni kepada 6 kategori, iaitu kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya anggota, cerebral palsy, masalah pembelajaran seperti autisma, ADH, ADD, Down syndrome, lembam dan lain-lain, dan lain-lain kategori. Seterusnya kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu kajian terdahulu. Okey, berdasarkan sebuah kertas kajian yang bertajuk Falsafah Pendidikan Kebangsaan memperkasakan peranan pendidikan teknik vokasional dan pendidikan khas yang dibangunkan oleh Muhammad Sofi bin Nasri, Rohana Hamzah dan Amimuddin Udin. Secara ringkasnya, kajian yang dibangunkan adalah mengenai kurikulum yang digunakan untuk pelajar pendidikan khas dari sekolah rendah sehingga ke peringkat IPT dan integrasi kurikulum pendidikan khas dengan bidang TVET. Kesimpulan daripada kajian mereka adalah mereka dapati bahawa kurikulum pendidikan khas merupakan salah satu peluang untuk golongan AKU ambil sebagai satu persediaan menghadapi dunia pekerjaan. Manakala dengan berlakunya integrasi ataupun percantuman kurikulum pendidikan khas dengan bidang TVET, ia dapat melahirkan lebih ramai OKU yang mampu bekerja di dalam industri sekaligus mereka juga dapat menyumbang tenaga dalam usaha merancangkan sektor ekonomi. Kita ke bahagian seterusnya, iaitu latar belakang kajian. Jadi latar belakang kajian ni adalah mengenai latar belakang kajian kami lah yang bertajuk faedah yang diperoleh oleh golongan keperluan khas dari program pendidikan teknikal dan latihan vokasional. Idea daripada tajuk ni sebenarnya adalah hasil daripada kami menyertai kursus penghantar teknik dan vokasional, di mana Dr. Adnan
telah mendedahkan kepada kami bahawa terdapat program TVET yang disediakan khas untuk golongan kod kelainan upaya. Jadi majoriti daripada kami merasakan benda ni macam kami tak pernah dengar. So kami baru dengar. So saya rasa masyarakat pun tak sedar lah yang benda ni ada. Dari situ kami bertiga rasa kalau masyarakat tak tahu mengenai wujudnya program TVET ni, maknanya golongan yang sepatutnya menerima manfaat daripada program ataupun inisiatif yang dijalankan ni tak mendapat faedah. Dan mereka tak tahu apa faedah yang mereka dapat apabila golongan keperluan khas sertai program TVET yang disediakan. Okey, kita lihat pula kepada latar belakang kajian institusi yang kami pilih. Kami pilih Kolej Vocasional Keningau, di mana Kolej Vocasional Keningau ni berasal daripada Sekolah Menengah Teknik Keningau, ditubuhkan pada tahun 1980. Pada tahun 2019, Kolej Vocasional Keningau ni daripada SMT Keningau, dia bertukar kepada Sekolah Menengah Vocasional Keningau, SMVK, atas sebab dia penukaran aliran dari teknik ke vocational sepenuhnya. Sekali lagi, pada tahun 2013, nama SMVK ditukarkan kepada Kolej Vocational Keningau ataupun KVK sehingga kini. Setelah dinaik taraf menjadi Kolej Vocational, institusi ini menawarkan kursus Diploma Vocational Malaysia ataupun DVM dan Sijil Kemahiran Malaysia ataupun SKM. Antara bidang-bidang yang ditawarkan adalah Diploma Teknologi Mekanikal, Diploma Teknologi Awam, Diploma Teknologi Elektrik, dan Kosmetologi, Pengurusan Perniagaan serta Seni Kulinari bagi program Sijil Kemahiran Malaysia. Kursus yang disediakan untuk OKU ataupun kursus yang disediakan untuk OKU mula diperkenalkan di Kolej Vocational Keningau pada tahun 2000, di mana kursus tersebut adalah SKM tahap 1 bagi kursus pembuatan pakaian wanita dan SKM tahap 2 bagi pembuatan perabot. Kedua-dua kursus ini hanya menerima 20 orang pelajar sahaja bagi setiap sesi pengambilan setiap kohort. Maknanya setiap kohort baru pihak kolej hanya akan ambil 20 orang saja untuk dua kursus ni. Maksudnya 40 orang lah. Pembuatan pakaian wanita 20 orang, pembuatan perabot 20 orang. Okey, seterusnya kita lihat kepada pernyataan masalah kajian. Yang pertama, kurangnya kesedaran masyarakat terhadap kewujudan program TVET untuk golongan OKU. Yang kedua, golongan OKU tidak dapat menikmati faedah dan peluang yang disediakan untuk mereka. Mereka tidak dapat menikmati faedah dan peluang ini disebabkan ramai yang tak tahu bahawa wujudnya program TVET untuk golongan OKU. Dan yang ketiga, kerisauan sekiranya pelajar golongan OKU tercicir. Maksudnya, jika mereka kekal dalam sistem pendidikan arus perdana dan tidak mendapat pendidikan khas daripada guru-guru yang terlatih dalam bidang pendidikan khas dan OKU, mereka berisiko untuk tercicir dalam pendidikan. Okay. Seterusnya kita akan lihat kepada objektif kajian. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti faedah yang diperoleh pelajar berkeperluan khas daripada program TVET. Yang kedua, meneliti bagaimana program TVET dapat melahirkan graduan dan modal insan yang baik. Yang ketiga, melihat persepsi ibu bapa dan masyarakat terhadap program TVET untuk pelajar OKU. Dan yang keempat, mengenal pasti usaha Kementerian Pendidikan memperkasakan program TVET yang melibatkan golongan OKU. Kita lihat pula kepada bahagian yang seterusnya, iaitu kaedah yang kami gunakan untuk analisis data dan dapatan kajian. Yang pertama, kami menggunakan kaedah temu bual, iaitu kami menemu bual seorang pensyarah Kolej Vocational Keningau, iaitu Puan Nur Faizah binti Syukri. Beliau merupakan penyelaras unit pendidikan khas Kolej Vocational Keningau. Dan kaedah kedua, untuk kami mengutip data, kami menggunakan borang soalan selidik menerusi Google Form yang kami buat, di mana Google Form tersebut mempunyai 8 soalan objektif.
ya atau tidak, dan 1 soalan subjektif. Untuk bahagian seterusnya, saya serahkan pembentangan kepada Iqbal. Silakan. Okey, terima kasih kepada saudara Asrul. Untuk selanjutnya adalah metodologi yang kami gunakan dalam kajian kes kami. Okey, metodologi kajian adalah meliputi kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat penyelidikan kami. Beberapa perkara yang penting dan kaedah dalam metodologi yang kami gunakan antaranya instrumen kajian, pengumpulan data dan analisis data. Seterusnya, instrumen kajian merupakan kaedah dan alat yang digunakan bagi memperoleh data. Instrumen yang kami gunakan dalam kajian ini terbahagi kepada 2, iaitu kualitatif dijalankan melalui temu bual dan kuantitatif yang dijalankan melalui soal selidik secara atas talian. Okey, menerusi kaedah temu bual yang dilakukan, kami menyediakan soalan-soalan terlebih dahulu dan kaedah ini melibatkan perbualan secara langsung antara kami dengan responden Puan Faizah, iaitu Puan Faizah secara atas talian menerusi aplikasi Google Meet untuk mendapatkan maklumat tentang kajian kes kami, iaitu manfaat yang diperoleh pelajar berkeperluan khas dari program pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Dan kaedah yang kedua kami gunakan ialah soal selidik. Dalam kaedah ini, kami menyediakan soalan-soalan menggunakan aplikasi Google Form untuk mendapatkan data berkaitan kajian, iaitu persepsi dan pengetahuan masyarakat terhadap program pelajar berkeperluan khas dalam pendidikan teknikal dan latihan vokasional. Soalan soal selidik ini yang disediakan ini merangkumi 8 soalan berbentuk objektif dan 1 soalan berbentuk subjektif. Okey, seterusnya adalah prosedur pengumpulan data. Sebelum kami menjalankan kajian penyelidikan di Kolej Vokasional Keningau, kami meminta kebenaran bertulis untuk menjalankan kajian ini daripada penyelaras guru pendidikan khas, iaitu Puan Faizah. Setelah mendapat kebenaran dan persetujuan, kami membuat satu temujanji masa yang sesuai untuk menjalankan kajian dengan kerjasama Puan Faizah menerusi temu bual secara atas talian. Untuk soalan soal selidik pula, kami menyerahkan kepada Puan Faizah untuk diberikan kepada ibu bapa pelajar berkeperluan khas di Kolej Vokasional Keningau untuk menjawab. Okey, seterusnya adalah cara analisis data yang kami gunakan. Data yang diperoleh menerusi soalan soal selidik diproses dengan menggunakan aplikasi Google Form. Dan kaedah temu bual pula, kami mendapatkan maklumat data kajian secara terus daripada responden, iaitu Puan Faizah, dan jawapan direkodkan secara bertulis. Baiklah, terima kasih kepada saudara Iqbal Zulkifli. Seterusnya beralih kita kepada dapatan kajian. Okey, ini merupakan senarai-senarai soalan temu bual yang telah kami laksanakan. Okey, anda boleh lihatlah soalan-soalan yang telah tertera di slide ini. Sebelum kami mengajukan soalan kepada responden, iaitu Puan Nur Faizah binti Syukri, ini merupakan soalan-soalannya lah. Okey, kesimpulan ataupun faedah yang diperoleh daripada temu bual tersebut ialah mereka akan diberikan perhatian khusus semasa sesi PDBC kerana guru-guru unit pendidikan khas ialah guru-guru yang bertauliah dan mempunyai lulusan untuk mengendalikan pelajar berkeperluan khas. Yang kedua, berpeluang menikmati fasiliti yang lengkap disediakan oleh pihak institusi. Yang ketiga, pelajar berkeperluan khas akan menerima SKM tahap 1 dan SKM tahap 2 mengikut program yang mereka ikutilah. Yang keempat, mereka juga berpeluang untuk bekerja dan mewujudkan perniagaan sendiri dalam bidang yang berkaitan. Seperti kita tahu ada 2 program, tu bidang jahit pakaian wanita dan program pembuatan perabot. Okay, seterusnya kesimpulan temu bual iaitu berkait dengan masalah ataupun isu yang berbangkit. Yang pertama, tempat yang ditawarkan untuk mengikuti program TVET di KB Keningau adalah sangat terhad.
Okey, itu dia hanya menyediakan 20 orang bagi staf khusus sekali pengambilan kohort terbaru. Yang kedua ialah masih ramai pelajar berkeperluan khas tidak dapat mengikuti program TVET. Okey. Kesimpulan yang kami boleh laksanakan melalui temu bual tersebut, program TVET yang sedia ada terbukti memberikan banyak manfaat kepada golongan berkeperluan khas ni. Akan tetapi, ini tidak bermakna bahawa sistem kita ataupun yang sedia ada sudah sempurna. Sistem yang sedia ada ni perlu diperhalusi agar usaha yang memperkenalkan program TVET kepada golongan kelainan upaya dapat diperluaskan agar semua golongan kelainan upaya dapat menikmati faedah serta tidak tercicir dari segi kehidupan dan pendidikan. Okey, berikut adalah analisis data borang soal selidik. Ini merupakan demografi, iaitu latar belakang lah responden kita. Kita dapat lihat berkongsi 44% bilangan pelajar dan juga pekerja, iaitu berbaki 12% adalah bilangan pesara yang menjawab soalan responden ni. Jantina ni pula adalah 52% daripada golongan perempuan, manakala 48% daripada golongan lelaki. Lingkungan umur, majoriti dapat kita lihat antara umur 20 hingga 29 tahun dan paling minoriti ialah umur 30 hingga 39 tahun, iaitu 4% sahaja. Berkongsi 24% antara bilangan 40 hingga 49 dan 50 hingga 60 tahun. Okey, ini merupakan soalan yang pertama. Adakah anda tahu bahawa terdapat program TVET untuk golongan upaya? Majoriti menjawabkan mereka tahu, seramai 76.9%. Manakala hanya 23.1% saja yang tidak tahulah ada wujudnya program untuk golongan upaya ni daripada program TVET. Okey, rata-rata mereka amat berpuas hati dengan pengeluaran yang bidang TVET lakukan ini untuk golongan berkeperluan khas. Okey, 100% kita dapat peroleh daripada bahawa mereka setuju untuk program TVET ni dihebahkan ataupun memberikan kesedaran kepada semua pihak lah adanya program TVET untuk golongan berkeperluan khas. Okey, pada pendirian mereka, adakah usaha Kementerian Pendidikan berlaku adil kepada semua pelajar tanpa meminggirkan kumpulan pelajar berkeperluan khas dalam memperkasakan TVET? Okey, sini kita dapat lihat lah, hanya 24% je, itu kira-kira 1/4 lah daripada bilangan mereka tidak setuju, manakala yang selebihnya mereka setuju untuk program TVET ni diperkuasakan. Okey. Adakah setiap pelajar perlu diberi peluang sama rata dan tanpa mengira upaya? Semuanya adalah setuju. 96% setuju. Adakah anda setuju bahawa pendidikan berkeperluan khas dalam program TVET mendatangkan faedah kepada golongan kelainan upaya? Pun kita dapat 100% mereka setuju ya. Seterusnya, analisis data ini terdapat 2 jurusan yang ditawarkan oleh KV Keningau, iaitu jahitan pakaian dan bidang pembuatan perabot. Iaitu mereka sangat puas hatilah 2 jurusan ni dengan 92%. Adakah program TVET berkeperluan khas akan meningkatkan kemandirian hidup golongan kelainan upaya? Okey, rata-rata responden setuju dengan program ini. Okey, ini merupakan soalan subjektif. Apakah cadangan penambahbaikan untuk program pendidikan berkeperluan khas dalam program TVET? Okey, kita dapat lihatlah. Baiklah. Ini merupakan cadangan dari borang soal selidik. Apa yang dapat kami simpulkan, rata-rata mereka mencadangkan untuk mempromosikan bidang TVET yang berkait dengan berkeperluan khas ini pada orang awam. Okey, selain itu dengan menambahkan lagi bidang-bidang kepada golongan berkeperluan khas agar mereka dapat menambahkan bakat, dapat menceburi bidang-bidang yang lain untuk kemandirian hidup mereka di alam pekerjaan. Okey, baiklah. Okey, seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada saudara Iqbal Zulkifli. Okey, terima kasih kepada saudara Al-Khawarizmi. Untuk slide seterusnya, setelah mendapat data daripada soal sidik yang diedarkan kepada responden,
terdapat beberapa perkara yang dapat dirumuskan. Pertama, majoriti masyarakat mengetahui bahawa terdapat program TVET yang disediakan untuk pelajar berkeperluan khas. Namun mereka tidak tahu bagaimana untuk memohon program yang disediakan. Perkara ini berlaku akibat tiada ebahan umum mengenai saluran untuk menyertai kursus TVET bagi golongan pelajar berkeperluan khas. Seterusnya, tempat, institusi dan kursus yang ditawarkan amat terhad. Selain itu, majoriti responden bersetuju bahawa dengan menyertai program TVET bagi pelajar berkeperluan khas, mereka akan mendapatkan manfaat dan dapat meningkatkan kemahiran dalam kehidupan. Yang keempat, majoriti responden juga bersetuju bahawa Kementerian Pendidikan perlu menyediakan peluang pendidikan secara adil dan saksama tanpa meminggirkan pelajar berkeperluan khas. Tambahan lagi, majoriti responden juga bersetuju agar program TVET berkeperluan khas diperkasakan kerana mereka berpuas hati dengan keluaran graduan berkeperluan khas TVET. Akhir sekali, dengan adanya program TVET berkeperluan khas ini, ia dapat melahirkan modal insan yang dapat menyumbangkan kepada diri, masyarakat dan negara. Okey, seterusnya untuk menyelesaikan masalah kajian kes ini, antara cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan dan diusahakan adalah: pertama, menambah bilangan guru atau tenaga pengajar yang bertauliah dalam mengendalikan pelajar berkeperluan khas, lagi-lagi dalam bidang TVET. Yang kedua, masalah penempatan terhad untuk program TVET juga dapat diselesaikan apabila bilangan tenaga pengajar bertambah. Kementerian Pendidikan juga perlu menyediakan sebuah sistem atau saluran yang jelas kepada pelajar berkeperluan khas untuk menyertai program TVET. Dan pihak kerajaan perlu memeterai memorandum persefahaman MOU dengan pemain industri dalam usaha mendapatkan pekerjaan bagi graduan TVET berkeperluan khas. Akhir sekali adalah menambahkan lagi program ataupun kursus-kursus TVET untuk golongan berkeperluan khas di institusi pendidikan. Okey, untuk slide seterusnya, SDG Sustainable Development Goals, saya serahkan semula kepada saudara Al-Khawarizmi. Okey, baiklah, terima kasih Iqbal Zulkifli. Berkait dengan SDG itu Sustainable Development Goals ataupun lebih dikenali sebagai matlamat pembangunan mampan. Okey, apa yang dapat kami simpulkan daripada tajuk kami iaitu faedah yang diperoleh daripada golongan berkeperluan khas dalam program TVET ini, kami dapat sedar bahawa 4.3 iaitu memastikan bahawa pembagian pengajaran dan pembelajaran kepada semua golongan adalah sama rata. Okey, dapat kita lihat pada akses sama rata untuk semua wanita dan lelaki kepada pendidikan teknikal, vocational dan pengajian tinggi yang berpatutan dan berkualiti, termasuklah universiti adalah penting untuk mengurangkan halangan kepada pembangunan kemahiran dan pendidikan serta latihan teknik dan vocational TVET. Okey, hal ini demikian kerana hak sama rata dari segi pemberian pengajaran dan pembelajaran kepada golongan berkeperluan khas perlu kita utamakan juga. Okey, kerana apa? Kerana mereka ni berhak dan wajib menerima ilmu dan kemahiran agar boleh mengembangkan lagi bakat yang terpendam ataupun bakat yang sedia ada kepada mereka. Kecacatan yang mereka alami bukanlah satu kekurangan, bahkan ia merupakan satu keindahan dan kecantikan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia merupakan suatu yang amat berkuasa lah. Jadi kita sama-sama hendaklah terima dan memberikan sedikit sebanyak ilmu kepada mereka. Okey, mereka juga boleh berusaha dengan kuat dan juga boleh setanding dengan pelajar-pelajar yang normal lain. Apabila mereka masuk ke alam pekerjaan yang kelak, mereka dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran dan juga keupayaan mereka. Baiklah, seterusnya. Okey, akses sama kepada TVET perlu diperluaskan sambil kualiti dipastikan. Peluang pembelajaran harus ditingkatkan dan dipelbagaikan menerusi penggunaan pelbagai modaliti pendidikan dan latihan supaya belia dan orang dewasa, terutamanya kanak-kanak perempuan dan wanita, boleh memperoleh pengetahuan serta kemahiran dan kecekapan yang relevan. Okey, yakni persis dengan
peribahasa bersih baik dibajai, iaitu perkara ini sudah baik ditambah lagi baik untuk kesenangan semua pihak. Itu kita utamakan kepada golongan berkeperluan khas ni lah. Okey, kita tahu bahawa pembelajaran telah bermula daripada kita kecil lagi, seusia 5 tahun sehinggalah pemberian pelajaran hingga 17 tahun di sekolah. Jadi mereka ni hendaklah menerima pendidikan yang sewajarnya. Selain itu, SDG yang berkait adalah SDG 4.4, iaitu dengan adanya inisiatif pembangunan TVET untuk pelajar berkeperluan khas, mereka akan lebih committed lah untuk memajukan lagi pendidikan kepada golongan berkeperluan khas ini, supaya pengukuhan dari segi perikemanusiaan terhadap sesama masyarakat tidak kira normal ataupun kelainan upaya hendaklah dikasihi serta bantu-membantu, ibarat isi dan kuku lah. Okey, keharmonian dan kemajuan negara juga akan tercapai, insya-Allah. Okey, beralih pada penutup kajian kes kami ini. Akhir kalam, semua pihak perlu memainkan peranan yang penting dan saling bekerjasama bagi memastikan kejayaan pelaksanaan program pendidikan inklusif ini tercapai. Ibu bapa, guru atau pensyarah, masyarakat dan juga pihak atasan iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah menjadi tunjang utama bagi membantu sama-sama golongan berkeperluan khas ini mendapat pendidikan yang secukupnya. Program pendidikan inklusif ini memberi peluang dan membuka mata kepada pelajar berkeperluan khas untuk menerima pengajaran dan pembelajaran serta penyesuaian diri mereka dari awal dalam aspek hubungan sosial dan kemasyarakatan yang ada di persekitaran sekolah dan komuniti setempat untuk menjadikan mereka lebih berjaya serta mereka mampu berdikari dan berdaya saing di dunia luar sana. Hal ini supaya mereka dapat menjadi anggota masyarakat Malaysia yang lebih produktif. Maka usaha yang berterusan adalah perlu bagi memastikan program ini dapat dijalankan dengan teratur dan berjaya. Kita akan dapat meningkatkan mutu murid-murid berkeperluan khas ini dari satu liability untuk menjadikan satu aset yang penting dan berguna kepada negara di mana mereka boleh menjadi modal insan yang gemilang suatu hari nanti. Sekian, itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.